Mikrofon ditutup. Kamu semua telah bersedia untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita minta Danish. Okey, Muhammad Danish. Okey, yang lain semua bersedia. Danish, tolong buka mikrofon. Okey, yang lain semua sedia. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min wajhini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih kepada Muhammad Danish kerana sudi memimpin baca doa kita pada pagi ini. Jadi, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pastikan kamu sentiasa mematuhi SOP. Jangan keluar rumah, tak perlu ikut mak ayah pergi beli barang. Duduk rumah dan sentiasa belajar dan juga buat benda-benda yang berfaedah seperti bantu mak ayah kamu basuh pinggan, lipat kain, sidai baju, basuh kereta. Lepas tu bolehlah nak rehat, tengok TV, main handphone sekejap. Lepas tu sambung balik dengan belajar. Okey, jadi sekarang ni kalau kita fikirkan benda yang positif, insya-Allah kamu akan sentiasa positif dalam melaksanakan semua tugasan dan juga aktiviti harian kamu. Jangan ingat bila kita tak boleh keluar rumah, satu benda yang sangat stres lah. Tak nak macam tu. Boleh buat nilam, kan? Betul tak? Boleh baca buku, catatkan nilam, perbanyakkan solat, kan? Istighfar, baca Quran, mengaji, kan? Banyak sebenarnya kerja-kerja ataupun aktiviti yang berfaedah yang kita boleh laksanakan dalam tempoh PKP dan ketika kita berada di rumah. Mana-mana yang tak faham masa ni lah, kamu boleh tanya abang kamu, tanya kakak kamu untuk bantu kamu menyelesaikan kerja-kerja sekolah yang kamu terima daripada cikgu kamu. Okey, faham jadi Sabtu Ahad pun boleh kamu laksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah ni. Okey, jadi hari ni seperti yang kita janjikan, kita ada tajuk baru. Tajuk baru kita ialah tajuk bumi. Kamu boleh buka buku teks, muka surat 155. Okey, jadi ini ada slide yang cikgu siapkan untuk kamu. Macam biasalah, slide ni cikgu akan bekalkan setelah selesai sesi Google Meet kita dan juga cikgu akan masukkan dekat dalam aplikasi Google Classroom. Jadi kamu boleh tengok segala pembelajaran kita pada hari ini dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Ikutlah mana yang kamu sesuai dan kamu suka. Okey, jadi ini adalah 10 etika ketika kita melaksanakan video call. VC itu ialah video call dan juga Google Meet. Jadi kamu hendaklah bersedia lebih awal. Lepas tu tengok aplikasi ada ke tidak. Lepas tu pastikan kamera on. Kamera on ketika belajar dan juga mikrofon off. Jika nak tanya ataupun dah diberi laluan, baru kamu buka ataupun on mikrofon kamu. Okey, faham Okey, lepas tu lain-lain tu lah, pakaian sopan, lepas tu menghormati rakan-rakan, lepas tu tanya, bila nak tanya, kita ada dua cara bila kita nak bertanya ketika Google Meet. Yang pertama, kita boleh tanya dekat dalam ruangan chat. Ruangan chat tu kat mana? Dekat sini lah. Ruangan chat. Nampak tak kat bawah sekali ni? Sebelah gambar orang ni ada kat bawah ni. Kat sini tekan kat sini. Jadi kamu boleh type soalan kamu. Macam kawan-kawan kamu cakap ni lah. Assalamualaikum. Lepas tu yang lain semua jawab salam semua. Jadi kat sini tempat pertanyaan. Okey, lepas tu yang kedua, kamu boleh gunakan ikon apa? Tangan. Ikon tangan ni Jadi bila cikgu tengok siapa angkat tangan, cikgu akan tanyalah.
Jika ada masalah, masa tu kamu boleh bertanya. Okey, itu adalah dua cara kita untuk buat pertanyaan ketika kita Google Meet. Okey, jadi welcome. Are you excited for fun and learning today? Jadi maksudnya ada kamu semua teruja untuk melaksanakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, lepas tu pastikan semua perkara di bawah telah dibuatlah, dah disediakan. Okey, yang pertama Marisa, tolong baca Marisa, nombor 1 apa sampai nombor 4. Nampak tak Marisa? Nombor 1 apa? Mari sama-sama kita baca. Okey, kuat sikit, tak dengar. Mari sama-sama kita baca doa. Okey, bagus. Nombor 2. Pastikan semua peralatan seperti buku latihan, Okey, buku teks, buku teks dan alat alat tulis. tulis sudah disediakan. Okey, yang ketiga, Sila dengar dengan teliti dan catatkan perkara penting dalam penerangan yang cikgu berikan. okey, yang keempat, Jika tertinggal, sila rujuk rakaman GM. GM tu apa? GM tu Google Meet okey. Terima kasih Marisa. Okey, jadi yang pertama kita dah baca doa, yang kedua pastikan semua peralatan telah sedia. Yang ketiga, dengar dengan teliti dan catatkan perkara penting. Okey, lepas tu yang keempat, kalau tak faham boleh rujuk Google Meet dan juga slide yang cikgu bagi cikgu sediakan. Okey. Hari ini pembelajaran kita ialah tentang tajuk bumi. Tajuk bumi. Bumi ni adalah unit. Unit berapa? Unit 8. Unit 9 okey, unit 9 tajuk bumi. Dalam tajuk ni kita akan belajar 5 perkara. Okey, 5 perkara tu apa yang kita belajar? Okey, yang pertama sekali okey, kejap dulu. Ayuni Nur Humaira. Boleh baca nombor 1 apa? Ayuni Nur Humaira, ada tak? Okey, Eden. Dia angkat tangan. Okey, Eden silakan nombor 1. Tarikan graviti bumi. Okey, 2. Kesan tarikan graviti bumi. Okey, yang ketiga. Putaran bumi pada Paksinya. paksinya. Okey, nombor 4. Kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, yang kelima. Arah putaran bumi dan peredaran bumi. Okey, bagus. Okey, jadi nombor 1 kita akan belajar tentang graviti. Apa yang dikatakan graviti? Okey, ni soalan apa kita punya objektif lah. Yang kedua, kesan tarikan graviti. Yang ketiga, putaran bumi pada paksinya. Kesan putaran bumi pada paksinya. Dan yang kelima, arah putaran bumi dan peredaran bumi. Okey, ada 5. Ini 5 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi ini adalah rupa bumi kita. Nampak tak gambar bumi kita ni? Nampak. Bumi kita. Lawa tak kalau daripada langit? Daripada angkasa lepas, kita tengok daripada angkasa lepas. Ni bentuk-bentuk bumi kita lah. Okey. Jadi ini adalah tarikan graviti. Okey, sebelum cikgu terangkan tentang graviti, okey kita tonton video ni kita akan tonton video ni. Jadi tengok video ni betul-betul untuk kamu fahamkan apa yang cuba dibincangkan dalam tu Okey.
Nampak tak video ni? Does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect. Michael melambung bola ke udara dan bola jatuh ke tanah. Okay, tengok Seterusnya, dia melemparkan bola ke belakang dan bola juga jatuh ke tanah. Mengapakah bola jatuh kembali ke tanah? Semua objek yang ada di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dikenali sebagai daya graviti. Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke pusat bumi. Tanpa daya tarikan graviti bumi, semua objek akan terapung di udara. Semua objek di bumi tetap berada pada kedudukannya kerana adanya daya tarikan graviti bumi. Matahari ialah pusat sistem suria. Bumi dan semua planet beredar mengelilingi matahari. Laluan yang diambil oleh bumi untuk beredar mengelilingi matahari dipanggil sebagai orbit. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Bumi membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari setiap 1 tahun atau 365 1/4 hari. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Bumi berputar dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Bumi membuat satu putaran lengkap setiap 24 jam atau sehari. Okey, nampak tak video tu? Nampak Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi video tu berkenaan dengan tajuk yang kita belajar hari ni lah. Tajuk yang kita belajar hari ni ialah bumi. Semuanya tentang bumi. Okey. Jadi muka surat 156. Kamu boleh tengok ni tarikan graviti. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah tarikan graviti. Apa yang dikatakan tentang tarikan graviti? Tarikan graviti ialah daya yang menarik semua objek. Daya yang menarik semua objek ke pusat bumi. Itu daya graviti. Apa yang menyebabkan objek jatuh? Pernah tengok tak cerita dekat angkasa lepas? Bila kita tengok cerita ke angkasa lepas, kita akan dapati bahawa semua benda akan terapung. Nampak tak? Gambar ni, kucing terapung, kereta mainan terapung, lepas tu mainan dia yang ada doll kat dalam kotak ni pun terapung. Lepas tu, siapa nama ni? Aminah ni pun terapung. Nampak tak? Kalau kita, cuba bayangkan kalau semua benda terapung, macam mana kita nak buang air kecil? Bila kita kencing dia keluar air kecil tu, kita buang air kecil, air kita akan naik ke atas macam tu. Disebabkan tidak ada daya graviti. Jadi daya graviti ni Tuhan jadikan supaya semua objek ditarik ke pusat bumi. Dan kita boleh berjalan di permukaan bumi. Dan kita boleh berlari di permukaan bumi. Lepas tu air boleh mengalir. Pokok-pokok tak terbang, kereta boleh bergerak. Kalau tak ada tarikan graviti ni, kereta dia akan terbang macam tu. Dia naik je tak turun-turun. Lepas tu burung pun bila terbang tak boleh turun bawah. Dia naik burung tu. Jadi semua benda tidak akan berada di pusat, dia tidak ada di permukaan bumi. Nampak tak? Nombor 1, objek jatuh ke bawah. Objek akan jatuh ke bawah. Itu pasal kalau kita baling bola ke, kita baling batu ke, lepas tu kita dia akan jatuh ke bawah.
Sekarang kita tengok nombor 2. Objek berada pada kedudukannya. Dia tak terapung lah. Okey. Lepas tu tanpa tarikan graviti, ini cikgu nak suruh siapa baca. Siapa nak baca ni? Saya. Siapa? Alia. Okey Alia, baca yang warna biru ni. Tanpa tarikan graviti, bumi semua objek akan terapung di udara dan tidak berada pada kedudukannya. Okey, terima kasih Alia. Nampak tak? Kalau tak ada tarikan graviti, semua akan terapung. Terapung, terbang, macam dekat angkasa. Nak jalan pun tak boleh. Betul tak? Nak kena berenang macam tu. Nak kena bergerak, susah nak pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita nak buang air pun susah. Sepatutnya kita buang air, dia masuk ke dalam mangkuk tandas. Tapi dia terapung je. Lepas tu kena kat muka kamu. Jadi itu Tuhan jadikan ada tarikan graviti di permukaan bumi. Okey, siapa ni? Muhammad Ashraf. Okey, baca Muhammad Ashraf dekat info sains ni. Graviti atau gravitas dalam bahasa Latin bermaksud berat. Daya tarikan graviti ada pada semua objek. Okey, bagus. Jadi semua objek ada tarikan graviti. Nampak tak ni? Yang tadi gambar tu dalam video tu dia baling bola jatuh ke bawah. Betul tak? Lepas tu beruang. Beruang pun boleh duduk dekat atas permukaan ais. Lepas tu bangunan yang kita bina dia tak terbang. Kan kalau terbang macam mana? Susahlah kita nak pergi sekolah, nak pergi center point, nak pergi beli family mart. Susah. Dia kena terbang pula pergi sana. Okey. Jadi semua objek di sekeliling kita ditarik. Nampak tak? Ditarik ke pusat bumi. Tengok muka surat 156 ada. Kalau boleh tengok. Jadi bagaimanakah angkasawan bagaimanakah kehidupan angkasawan? Kan? Jadi kalau kita tengok cerita dekat angkasa lepas, dapati dia bila nak pergi ke satu tempat, dia kena macam terbang. Penatlah nak terbang. Okey. Dalam video tadi pun ditunjukkan bahawa aktiviti yang telah murid ni laksanakan. Okey, Marisa Irdina. Okey, Marisa tolong baca yang pertama ni. Budak ni tengah buat apa? Lepas dari atas kerusi. Okey, lepas tu yang kedua? Lepas dari sisi kanan. Okey, yang ketiga? Lepas dari sisi kiri. Okey, Ashraf pula. Ashraf sambung. Lambung ke atas. Ini? Lambung ke belakang. Okey, Okey Akil, apa jawapan dia kepada semua keputusan aktiviti ni? Apa yang berlaku? Ya, betul. Apa yang berlaku bila kita buat semua aktiviti ni? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Saya. Siapa? Angkat tangan. Muhammad Ashraf. Okey, Muhammad Ashraf, apa jadi? Bola tu akan jatuh. Okey, bagus. Semua ni lepas bola, lepas dari kanan, lepas dari sisi lambung ke belakang. Semuanya keputusan yang sama. Betul tak? Semuanya keputusan yang sama. Bola akan jatuh ke bawah. Betul tak? Kenapa bola jatuh ke bawah? Aiman, kenapa bola jatuh ke bawah Aiman? Sebab ada graviti. Bagus, sebab ada graviti. Jadi selepas ni kalau adik kamu tanya, bang, kenapa kita ni kalau jalan mesti jatuh? Lepas tu kalau kita baling bola tinggi mana pun bola tu akan jatuh. Kenapa? Kerana ada tarikan graviti. Apa itu tarikan graviti? Ni dia. Nampak tak gambar ni? Ni pusat bumi, dekat dalam bumi ni ada satu tarikan. Dia menyebabkan semua objek berada di kedudukannya. Itu namanya tarikan graviti. Ni dia. Kenapa graviti itu penting? Nampak tak? Kenapa ianya penting? Jawapan dah ada kat sini. Ni nampak ni. Ada dua jawapan. Kenapa dia penting? Kerana menyebabkan objek berada pada kedudukannya. Jadi senanglah.
Kalau kamu letak barang kat situ, besok kamu cari pun mestilah dekat situ juga barang tu ada. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia tidak terapung. Cuba bayangkan kalau tak ada graviti. Kamu letak kereta kat depan rumah. Lepas tu besok pagi tengok, ada tak kereta lagi kat depan rumah? Dah tak ada lah. Betul tak? Pasal tidak ada tarikan graviti. Jadi kereta tu akan terapung, terbang, begitu tempat lain bergerak. Besok pagi, dah tak ada kereta aku. Rumah pun tak ada. Semalam rumah aku dekat Seremban. Hari ni rumah dekat Senawang pula. Nampak tak? Jadi susah. Sebab apa? Itu yang kebaikan dia ialah kerana objek berada pada kedudukannya. Lepas tu yang kedua, objek tidak terapung. Macam ni, nampak tak gambar situasi dua ni? Alamak, semuanya terapung. Nampak? Macam tu. Jadi susahlah kita nak pergi makan. Susahlah kita nak pergi bilik air. Betul tak? Susahlah kita nak duduk. Naik komputer pun tak boleh. Komputer kita akan terbang-terbang macam tu. Nak tekan-tekan tak boleh. Okey jadi ni muka surat apa? Ni muka surat apa ni? Situasi satu ni. 169. Okay, bagus. Jadi sekarang cikgu nak tanya siapa nak baca. Siapa nak baca ni? Ada tak yang volunteer? Saya nak baca. Kejap kita bagi. Okey, Erwin. Okey, silakan. Ni, baca. Situasi satu. Daya tarikan graviti bumi penting untuk mengekalkan objek pada kedudukannya. Perhatikan situasi di bawah. Okey, sekarang ni yang isi penting dia ialah mengekalkan objek pada kedudukannya. Nampak tak? Mengekalkan objek pada kedudukannya. Lepas tu yang kedua, untuk elakkan objek terapung. Nampak tak? Terapung. Nak pakai seluar pun susah. Baju kita terbang, nak pergi kejar. Nak mandi pun tak boleh. Dulu mandi, air turun bawah. Betul tak? Tapi bila tak ada tarikan graviti, air turun bawah tak? Dia dah tak turun lah. Dah tak terkena kepala kita. Jadi kita kena pergi cari air tu pula. Kepala kita pula kena pergi cari air. Jadi itu menyebabkan perkara-perkara yang berlaku jika tidak ada tarikan graviti bumi. Okey, sekarang peredaran bumi mengelilingi matahari. Ini bumi kita. Nampak tak? Ini matahari. Okey, siapa tahu bumi kita ni dekat nombor berapa? 3. Siapa tahu? Siapa yang bagi tahu tu? Angkat tangan. Akil. Okey, bagus. Bumi kita nombor 3. Bumi kita kedudukannya nombor 3 daripada matahari. Jadi matahari tu tengah-tengah. Tengah-tengah. Ni dalam gambar ni lah. Matahari kita tengah-tengah. Lepas tu nombor 1 ada planet, nombor 2 ada planet, nombor 3 ialah planet bumi. Okey. Jadi planet kita yang ketiga dia mengelilingi matahari. Nampak tak? Ni laluan dia. Warna putih ni. Warna putih ni ialah laluan bagi planet bumi mengelilingi matahari. Jadi antara planet-planet ni planet bumi yang ketiga lah. Yang ketiga. Dan laluan ni kita namakan dia apa? Siapa tahu? Apakah nama laluan dia? Orbit. Dekat dalam video tadi pun dah menyatakan bahawa laluan yang digunakan oleh planet-planet dinamakan orbit. Bumi ini akan ikut laluan dia. Dia tak akan ikut laluan orang lain. Kenapa dia tak boleh pergi dekat tempat lain? Kenapa tak boleh ikut laluan lain? Siapa boleh bagi tahu kenapa? Hari ni aku nak ikut jalan lain lah. Kalau tak nanti terlanggar lah. Okey, bagus Ashraf. Kalau tidak nanti terlanggar. Okey, kita tengok contoh lah. Kita tengok dekat dalam ni kita tengok kat YouTube. Senang je sekarang ni. Kalau kita nak faham, kita buka YouTube. Nampak tak? Buka YouTube.
Lepas tu kamu pergi dekat search. Dekat search ni, kamu type pergerakan planet. Nampak tak? Nampak ada keluar. Banyak pergerakan planet. Jadi klik saja pergerakan planet. Nampak tu? Macam-macam video kita boleh tengok. Bumi mengelilingi matahari. Okey, jadi kita klik lah. Kita nak tengok macam mana senang. Okey ni. Okey, nak tengok tak? Nak. Okey, nak tengok boleh tengok. Rotasi adalah gerakan di mana planet akan berputar pada porosnya masing-masing. Sedangkan revolusi merupakan perputaran yang mengelilingi matahari. Nampak tu? Gerakan ini merupakan Besar tak matahari kita? terjadi di sistem Besar. Ni laluan dia lah. Yang laluan dia ni kita namakan orbit. Nampak? Semua ikut laluan yang berbeza. Dia tidak boleh ikut laluan yang sama. Kalau kita ikut laluan yang sama, macam Ashraf cakap tadi, dia boleh melanggar. Nampak tu? Itu pergerakan bumi. Ni apa ni? Siapa tahu? Mana? Ni. Matahari. Yang ni planet bumi lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Planet bumi berada di kedudukan yang ketiga. Nampak tu? Saya tahu. dianalogikan seperti matahari menarik planet-planet yang ada dalam sistem tata surya dengan kekuatan gravitasi yang dimilikinya. Nampak? Dia punya ni adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Nampak? Dia ikut laluan yang berbeza. Tak boleh ikut laluan yang sama. Kalau ikut laluan yang sama, dia akan berlanggar. Dan laluan tadi yang kita namakan ialah orbit. Laluan dia ialah orbit. Orbit dia berbezalah di antara planet-planet yang lain. Okey, jadi kamu boleh tengok video nanti. Ikutlah, kamu boleh check balik, tengok dekat dalam YouTube video-video berkaitan dengan bumi. Okey. Jadi ini adalah bumi kita. Kita buka balik muka surat berapa ni? Siapa boleh bagi tahu? 160. 160. Betul peredaran bumi mengelilingi matahari. Yalah tu. Check balik. 161. Ni dia. 161. Tu dia. Bumi kita mengelilingi matahari. Okey, sekarang ni kita nak belajar tentang peredaran bumi. Okey, daripada sini bumi akan pusing ikut orbitnya, laluan dia, orbit. Dia akan balik sini balik. Okey, berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Bagus Tak Ashraf. 365 365 1/4 hari. Mana tahu tu? Kat sini ada tulis. Ni, muka surat 162. Ni 162 ada tulis. Okey, bumi kita beredar. Dia akan pusing, ambil masa sampai sini balik ialah 1 tahun. 1 tahun. Okey, ingat tu. Okey, lepas tu bumi kita berputar pada paksinya macam ni, dia berputar. Dia ambil masa 24 jam. Aduh, pening aja tu macam nak ingat ni. Aduh, 1 jam ke, 1 tahun ke, 1 hari ke, 1 bulan ke? Siap tutup mikrofon. Okey, aduh pening lah, mana nak ingat. Okey, sekarang cikgu tunjukkan cara dia. Okey. Okey. Contohnya ni bola. Bola. Nampak tak bola? Mana cikgu punya bola? Nampak tak? Nampak tak bola? Tak nampak? Nampak. Okey, nampak. Okey, contohlah bola kan. Bila kita pusing sekali pusingan, pusing satu pusingan, 1 hari. 1 hari. Okey, lepas tu
Kalau kita buat pusingan macam ni, bergerak sampai sini balik, 1 tahun. 1 tahun. Okay, lagi sekali. Kalau pusing macam ni, berapa lama? 1 hari. Bagus. 2 hari. Kalau dia pusing macam ni, pusing 1 bulat, tahun. 1 tahun. Nah, macam tu je nak ingat, senang. Sama juga macam bumi kita. Kalau dia pusing 1 pusingan, macam ni. Zap. 1 hari. 1 hari. Tapi kalau dia pusing 1 pusingan, 1 pusingan ada matahari, 1 tahun. Jadi ingat macam tu je. Senang. Okey, nampak tak? Ni paksi kita. Ni bumi kita, pada paksinya dia sengit sikit. Dia sengit sikit. Jangan tanya cikgu kenapa dia sengit. Saintis pun tak dapat nak fikir kenapa dia tak tegak. Dia sengit. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah dia sengit. Jadi dia sengit lebih kurang 4 darjah. Dan juga dia membuat putaran bumi selama 1 hari. Jadi itu pasal lah kita punya hari ni ada 24 jam. Kenapa orang dulu tak buat 26 jam ke, 12 jam ke, 360 jam ke? Kenapa tak buat macam tu? Sebab satu putaran lengkap bumi, ni ialah 24 jam. Itu pasal 1 hari, 1 malam di bumi ialah 24 jam. Okey, faham jadi sama juga kenapa 1 tahun ada 365 hari. Kenapa? Kerana bumi beredar mengelilingi matahari mengambil masa 365 hari. Okey, faham tak? Okey. Jadi bumi dia berputar, dia beredar mengikut arah lawan jam. Mengikut arah lawan jam. Okey, dekat depan kamu ada jam tak? Ada jam tak dekat depan kamu? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa kita tunjuk Okey, muka jam. Okey, tengok muka jam. Alah, ini muka siapa ni? Muka jambu pula. Muka jam. Tu dia. Okey, ini jam. Cikgu tunjuk contoh jam. Okey, nampak tak jam? Okey, ini nombor 1, betul tak? Ini nombor 1 kat. Nombor apa ni? Cikgu tunjuk ni. Nombor 12. Lepas nombor 12, nombor 1. Lepas tu nombor 2. Okey, jam bergerak. Arah jam ni nampaknya arah jam. Okey, macam tu arah jam. Nampak tak arah jam? Cikgu tunjuk dekat mouse. Ada tak nampak mouse cikgu? Okey, ini arah jam Ini arah jam. Tapi arah lawan jam dia terbalik. Dia 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okey, dia macam tu. Jadi itulah dia arah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ni tengah-tengah ni warna merah ni matahari. Bumi kita yang nombor tu lah. Dia gerak. Jadi dia gerak 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9. Dia terbalik. Dia terbalik daripada pergerakan jam. Itu kita namakan dia arah lawan jam. Okey, ini dia bumi beredar mengelilingi matahari selama 365 hari. Okey, soalan. Kita dah sampai kepada soalan. Okey, siapa? Okey, tak payah cikgu tanya. Cikgu tanya, tak payah kat tangan, cikgu nak tanya Okey, semua tengok soalan nombor 1. Okey, nombor 1, apakah nama tarikan? Okey, jadi cikgu nak tanya Kristina. Apa? Izyan Kisha. Okey, Izyan Kisha. Apa soalan nombor 1, jawapan dia?
Mana Izan Kisha? Itu cikgu panggil pun dia tak jawab. Sedih cikgu. Saya dulu Ustaz. Tak apa, kita bagi orang lain. Sabar Akil. Okey, kita cuba. Elias. Elias. Nombor 1 apa jawapan dia? Elias pun tak ada. Okey, kita tengok. Atira Batrisha. Atira Batrisha, nombor 1. Saya. Saya. Atira pun tak ada. Aduh, sedih cikgu. Okey, Abdullah Humaidi. Apa jawapan nombor 1? Gravity. Gravity, bagus. Jadi jawapan dia kamu tulis tarikan gravity. Tarikan gravity. Okey, soalan nombor 2. Apakah kesan yang berlaku disebabkan tarikan? Apakah yang berlaku jika ada tarikan gravity? Okey, Akil. Okey, Danish. Apa yang berlaku, Danish? Apa? Barang berada di bawah. Okey. Bukan barang berada di bawah. Kita tengok balik kita punya slide. Apa yang berlaku? Yang pertama dia ialah tengok gambar. Ni. Berada, objek berada pada kedudukannya. Tu dia jawapan dia. Objek berada pada kedudukannya. Okey, yang kedua. Apa lagi selain daripada tu? Objek tidak terapung. Bagus. Objek tidak terapung. Okey, soalan yang ketiga. Berapa lamakah? Lama pula. Berapa lama bumi mengelilingi matahari? Berapa lama? Saya. Orang lain sayang, orang lain sabar. Ayuni Humaira. Ayuni Humaira. Yalah, cikgu Ashraf. Ayuni Humaira. Aduh, pun tak ada. Ayu Sarah. Berapa lama bumi mengelilingi matahari? Berapa lama? 365. 365 tu apa? Hari. Hari, bagus. 365 hari ataupun satu tahun. Bagus. Okey, Doratul. Soalan nombor 4. Apakah arah pergerakan bumi mengelilingi matahari? Apa arah dia? Arah lawan jam, sayang. Arah lawan jam. Nampak ni? Arah lawan jam. Okey, jadi arah lawan jam lah ni. Ingat ni nombor 6, ni nombor 5, ni nombor 4, ni nombor 3, ni nombor 2, nombor 1, 12. Lepas tu dia pusing balik macam tu. Itu maksudnya arah lawan jam. Kalau arah jam dia pergi sini. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Itu maksudnya arah jam. Jadi arah lawan jam. Okey. Sekarang kita tengok putaran bumi. Putaran bumi pada paksinya. Okey, jadi kamu boleh tengok kat dalam buku teks, muka surat. Ini dia. Putaran bumi pada paksinya. Muka surat 161 lah, 162 Okey. Siapa tu? Kita minta siapa? Eden. Eden baca. Bagaimanakah pula dengan tempoh masa untuk bumi berputar dan beredah? Perhatikan darjah di bawah. Okey, yang ni lawan jam ke arah lawan jam ni? Siapa tahu? Kalau macam ni, pusing. Nampak tak arah panah dia? Sekejap. Siapa tu? Okey, Ashraf.
Ni kalau macam ni putaran dia. 24 jam. Ya 24 jam tapi arah dia, cikgu tanya arah dia. Arah jam ke arah lawan jam? Ha? Lawan arah jam. Okey, bagus. Lawan arah jam. Okey. Jadi ini dia. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, ini dia kesan. Apakah yang berlaku? Apakah yang berlaku? Apakah yang berlaku? Jadi kita tengok kesan dia. Yang pertama. Yang pertama, kejadian siang dan malam. Ini dia. Bumi berputar. Dia akan berlaku kejadian siang dan malam. Jadi senang je. Kamu pergi kat Google. Pergi kat mana? Dekat YouTube. Macam biasa. Kamu klik. Dekat sini. Kejadian siang dan malam. Itu dia. Tekan je. Jadi kamu boleh tengok. Ni dia. Video yang mudah. Tengok je kat sini. Video ni. Nampak tak video ni? Kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam apabila bumi berputar pada aksinya dari barat ke timur. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan matahari kelihatan terbit di sebelah timur. Ini juga mewujudkan waktu-waktu berbeza antara tempat-tempat di bumi. Sekian saja info berkaitan kejadian siang dan Okey. Kenapa sini siang? Siapa tahu? Sebab ada matahari. Bagus. Sebab ada matahari. Dekat sini kamu malam. Sebab ada matahari. Sebab tak kena matahari. Kita ambil pukul 10. Kita ambil pukul 10. Okey, jadi yang sini kena matahari, yang sini tak kena matahari. Jadi itu yang menyebabkan ia berlaku siang dan sini berlaku malam. Okey, faham? Okey, sekarang dah pukul apa ni? 9.45. Ada lagi 15 minit Okey, tak apa, tak ada masalah. Nanti mungkin kita akan sambung lagi kita punya kelas ni. Mungkin kamu ada kelas lain. Okey, tak apa. Yang ni cikgu akan masukkan dekat dalam slide ni, cikgu akan masukkan. Nanti kita akan sambung lagi lah. InsyaAllah. Kita ada banyak lagi slide. Jadi kamu boleh tengok lah video kat sini. Cikgu dah sediakan video, link video ni kamu boleh klik dan kamu boleh tengok. Dan juga kamu boleh tengok dekat dalam kamu punya ni lah. Yang ni kita akan sambung nanti. Mungkin minggu ni atau minggu depan lah. Kita akan sambung untuk kesan putaran bumi. Dan juga putaran bumi. Ni Jadi tajuk D dengan tajuk E ni kita akan sambung pada minggu depan ke ataupun minggu ni lah. Tengok macam mana. Jadi hari ni kita dah belajar. Yang pertama sekali kita belajar tentang tarikan graviti. Lepas tarikan graviti kita belajar tentang kepentingan tarikan graviti. Dan seterusnya kita belajar tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, jadi 3 perkara kita dah belajar pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu baca balik dalam buku teks. Kamu boleh tengok buku teks tentang perkara yang kita dah belajar hari ini. Jadi hari ini cikgu tak nak bagi kerja sekolah lah. Tak payah buat apa-apa. Kamu rehat dulu. Sebab apa? Jadi kerja kamu ialah tengok YouTube dan juga buat sedikit ulang kaji tentang perkara yang kita dah belajarkan. Tak sarapan lagi. Tak sarapan lagi? Oh tak apa, kejap dah nak habis dah ni. Nanti kita sambung kemudian. Okey. Okey, lepas tu cikgu nak ingatkan kepada kamu semua tolong pastikan siapa yang belum lagi siapkan ni aktiviti kita tolong siapkan. Ada baru 17 orang. Baru 17 orang, cikgu tunjuklah. 17 orang je baru siapkan aktiviti kita ni. Nanti cikgu masukkan link balik lagi sekali. Okey, yang pertama Muhammad Hafi, lepas tu Nur Syuhada, Nur Marisa, Abdullah Humaidi, Daratul, Aiman, Latifah,
Lepas tu Nick Nur Batisha, Adam Rizki, Muhammad Elias, Erwin, Danish, Eden, Kalisha, Ashraf, Akil dengan Irfan. Yang ni je 17 orang yang dah siap. Yang lain yang mana tak siap tolong siapkan. Nanti link cikgu akan bagi lagi sekali, masukkan dekat dalam grup. Jadi siapa yang belum siap tolong siapkan. Okey. Yang ni yang akhir sekali lah, aktiviti yang terakhir yang kita dah buat minggu lepas. Jadi tahniah kepada 17 orang murid yang telah berjaya. Yang belum berjaya lagi tolong siapkan. Sebab kita ada 2 aktiviti ni. Satu yang ini. Satu lagi. Ni. Ni yang pertama kat sini. Yang ni kamu dah siap lah. Yang ni ada yang 17 sama. Sekejap. Okey, yang ni 25 orang. Yang ni dah 25 orang buat. Yang ni yang ramai tak buat lagi 17 orang je baru. Jadi tolong siapkan Jadi 17 orang je. Nanti cikgu akan hantar balik link untuk kamu siapkan siapa yang belum siap. Okey, lepas tu tengok YouTube berkaitan dengan bumi kita. Okey, yang terakhir sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini, cikgu nak ingatkan sekali lagi kepada semua murid, tolong masukkan hasil kerja. Hasil kerja kamu kat sini. Minggu lepas ada buat apa nama tu? Aktiviti kan? Buat apa nama? Uji minda kan? Betul tak? Jadi tolong masukkan uji minda kamu, gambar tu semua kat dalam kamu punya folder. Ramai lagi yang tak masukkan hasil kerja kamu dekat dalam folder. Lepas ni jangan masuk dekat WhatsApp. Kerja-kerja kamu semua jangan masukkan dekat dalam WhatsApp. Masukkan dekat dalam folder. Folder ni cikgu dah letak nama kamu semua. Contohnya Doratul. Okey, kita tengok Doratul. Mana Doratul? Ni dia. Nombor 9. Okey. Lepas tu, nampak? Tak ada lagi. Jadi tolong masukkan dekat dalam kamu punya folder masing-masing lah. Contohnya gambar kamu yang kamu dah siap aktiviti tu, kamu masuk dalam folder ni supaya itu adalah bukti penghantaran kamu lah. Kamu dah hantar kerja kamu lah. Okey, kita tengok kejap minggu lepas punya apa yang kamu sepatutnya buat minggu lepas. Okey. Ini bahan kan. Lepas tu jadi uji minda dia ni. Muka surat 154. Tolong buat buku buat ni aktiviti ni dalam buku latihan. Betul tak? Kan? Dah siap ke belum? Dah, cikgu. Dah, okey dah kan? Okey, kalau dah siap, tangkap gambar kerja kamu yang kamu buat tu, masukkan kat mana? Hantar kat mana? Hantar dekat folder. Hantar kat folder ni. Hantar dekat folder yang cikgu dah sediakan ni. Folder ni cikgu dah masukkan link dia dekat dalam grup. Dekat dalam grup WhatsApp. Ni dia. Masukkan kat folder ni. Okey? Boleh buatlah pelan-pelan. Mana-mana kerja yang lama-lama dulu ke ada gambar apa semua. Lepas tu masukkan dekat dalam folder ni. Okey, cikgu rasa tu saja untuk minggu ni. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ke. Lepas tu kita akan buat aktiviti lah. Okey, jadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, cikgu mohon sekali lagi buka semua kamera. Cikgu letak gambar okey, buka lah kamera. Tunjuk gambar yang muka yang handsome tu.
Alia? Alia tak mandi lagi Mandi Okey. dah. Ya ke? Buka lah kamera, dah mandi. Okey, semua ready? Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi lepas ni tolong buat ulang kaji sikit dan juga jangan lupa isi kehadiran. Siapa yang dah dapat sijil? Ada tak yang dapat sijil kehadiran penuh? Oh, bagus. Ada. Ada kan? Ada. Jadi siapa yang datang hari-hari isi kehadiran, sekolah akan bagi sijil tau. Jadi kalau tak ada sijil rugi lah. Jadi tolong isi kehadiran untuk hari ni. Jangan lupa tanya ayah, tanya ibu. Dah isi ke belum? Selalunya ayah ibu kamu yang isi. Kalau kamu isi tak ke laut ke? Lepas tu jangan lupa hantar kerja-kerja yang telah cikgu kamu bagi. Okey, jadi cikgu doakan yang terbaik supaya kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Dan jangan lupa informasi semua ada dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu nak tengok ada tak soalan. Ada. Tak ada? Tak ada. Okey, jadi lepas ni bangun awal. Bangun awal, siap-siap sarapan. Lepas tu baru ikut kelas. Cikgu saja je buat pukul 9 supaya kamu semua ready, dah makan apa semua. Ni tak mentang-mentang lah cikgu buat pukul 9, pukul 8.30 baru bangun. Memanglah lapar nak makan. Betul tak? Kita ni orang Islam kena bangun awal. Kenapa kena bangun awal? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Siapa yang tak sembahyang subuh hari ni? Tengok semua tak nak angkat tangan, malu kat konon. Kena bangun sembahyang subuh. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.